Salam sejahtera saya ucapkan kepada panel penilai, pensyarat dan rakan-rakan. Saya Ting Ziqing bersama pensyarat pembimbing saya iaitu Dr. Nashita Tai daripada IPG Kampus Unhas akan membentangkan kajian pendidikan yang bertajuk meningkatkan kemahiran operasi tambah secara mengumpul semula lingkungan 100 murid masalah pembelajaran menggunakan papan tambah. Sedia maklum, kemahiran operasi asas matematik adalah sangat penting kerana ia merupakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat yang menyediakan seseorang murid untuk menghadapi berbagai cabaran dan masalah dalam kehidupan seharian, misalnya urusan jual beli. Semasa saya menjalankan praktikal, saya mendapati bahawa murid masalah pembelajaran lemah dalam menjawab soalan yang melibatkan operasi tambah secara mengumpul semula. Bagi mendapat maklumat yang teliti, saya telah menjalankan pengumpulan data awal bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid. Saya telah menjalankan 3 instrumen iaitu ujian diagnostik, analisis dokumen dan juga pemerhatian. Berdasarkan ketiga-tiga instrumen ini, saya mendapati bahawa terdapat 2 orang murid masalah pembelajaran menghadapi masalah dalam menjawab soalan yang melibatkan operasi tambah secara mengumpul semula dalam lingkungan 100. Seterusnya, mari kita tengok kepada objektif kajian saya. Kajian ini terdapat 2 objektif. Yang pertama ialah murid dapat menambah secara mengumpul semula dalam lingkungan 100 mengikut nilai tempat yang betul menggunakan papan tambah. Yang kedua pula ialah murid dapat menambah secara mengumpul semula dalam lingkungan 100 dengan memindahkan satu pulau daripada nilai tempat sah ke nilai tempat pulau menggunakan papan tambah. Okey, seterusnya mari kita tengok persoalan kajian saya. Yang pertama iaitu, adakah papan tambah dapat membantu murid masalah pembelajaran menambah secara mengumpul semula dalam lingkungan 100 mengikut nilai tempat yang betul? Yang kedua pula ialah, adakah papan tambah ini dapat membantu murid masalah pembelajaran menambah secara mengumpul semula dalam lingkungan 100 dengan memindahkan satu pulau daripada nilai tempat sah kepada nilai tempat pulau. Okey, sebelum itu, mari kita tengok bahan tindakan yang saya hasilkan, iaitu papan tambah. Papan tambah ini kita boleh tengok dia mempunyai 2 anak panah yang berlainan warna, iaitu warna merah dan juga warna kuning. Penggunaan warna ini adalah untuk membantu murid untuk membezakan nilai tempat, iaitu nilai tempat sah dan nilai tempat pulau. Seterusnya kita boleh tengok lagi, dalam tengah-tengah nilai tempat sah dan pulau terdapat satu laluan. Laluan itu menuju ke nilai tempat pulau. Laluan ini disediakan untuk murid melakukan pengumpulan semula, iaitu boleh memindahkan satu pulau itu ke nilai tempat pulau. Seterusnya kita boleh tengok lagi pada kad peta nombor itu terdapat nombor sehingga nombor 19. Kenapa tak sampai ke 10 dan nombor yang lain? Kerana kita sedia tahu semasa kita melakukan operasi tambah, kita tak kira kita tambah apa-apa nombor, dia tak akan lebih daripada nombor 19. Kad peta nombor ini dia juga digunakan untuk murid menambah setua nombor. Ada 3 nombor. Contoh 2 dan 4. Maka murid akan membilang nombor yang pertama itu 2, 1, 2. Dia berhenti dekat nombor 2. Lepas tu bila dia nak membilang nombor yang kedua lagi, dia akan bermula daripada nombor 3. Okey, 1, 2, 3, 4. Tempat yang dia berhenti tersebut itulah merupakan hasil tambah 2 nombor tersebut. Kemudian, mari kita tengok langkah-langkah tindakan saya. Saya telah merancang tindakan ini berdasarkan model Cook Lowry. Model Cook Lowry ini terdiri daripada 4 peringkat, iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan juga refleksi. Okey, sekarang mari kita tengok tindakan saya. Okey, saya telah menjalankan tindakan saya selama 3 minggu dan setiap minggu ada 1 sesi. 1 sesi itu bermasa 30 minit. Okey, langkah yang pertama iaitu saya akan memperkenalkan papan tambah dan konsep operasi tambah secara mengumpul semula kepada murid terlebih dahulu. Pada langkah ini, saya akan memberi bimbingan dan juga sokongan faham sepenuhnya kepada murid. Di sini saya telah mengaplikasikan teori perkembangan kognitif Vygotsky. Pada langkah yang kedua pula, murid akan melakukan seorang operasi tambah secara mengumpul semula dalam lingkungan 100 mengikut nilai tempat. Langkah ini saya telah fokus kepada objektif yang pertama saya, iaitu tambah dengan mengikut nilai tempat. Di sini, bimbingan daripada saya akan dikurangkan, namun saya tetap memberikan sokongan faham kepada murid, iaitu papan tambah.
Okay, pada langkah yang ketiga pula, iaitu murid akan melakukan soalan tengah memindahkan satu buloh daripada nilai tempat sah kepada nilai tempat buloh. Di sini saya telah fokus kepada objektif yang kedua saya. Pada langkah ini, bimbingan dan sokongan faham akan dilepaskan sekiranya murid telah menguasai kemahiran yang saya sampaikan. Okay, berikut merupakan kaedah pengumpulan dan juga analisis data saya. Saya telah menggunakan 3 instrumen, iaitu ujian pra dan pasca, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Ujian pra dan pasca, saya telah menggunakan kertas ujian dan saya telah analisis data dengan menggunakan peratusan markah. Bagi pemerhatian pula, saya telah menggunakan rekod kekerapan. Di sini saya akan mencatat kekerapan pencapaian kemahiran yang saya tentukan dan juga saya akan mencatat kekerapan tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid semasa PDP matematik. Dan juga pada analisis dokumen pula, saya juga menggunakan rekod kekerapan, iaitu saya akan mencatat kekerapan tentang pola kesalahan yang ditunjukkan oleh murid. Seterusnya, mari kita tengok dapatan kajian saya. Bagi menjawab persoalan kajian saya yang pertama, saya telah menggunakan 3 instrumen, iaitu ujian pra dan pasca, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Ketiga-tiga instrumen yang saya gunakan ini telah menunjukkan peningkatan yang memperangsangkan kerana saya mendapati bahawa tingkah laku negatif murid dan juga pola kesalahan yang ditunjukkan oleh murid semakin kurang. Manakala keberusan markah yang pada ujian pasca telah meningkat. Okay, seterusnya, bagi menjawab persoalan kajian saya yang kedua, saya juga menggunakan ujian pra dan pasca, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Daripada ketiga-tiga instrumen yang digunakan, saya juga mendapati bahawa murid telah meningkatkan pencapaiannya dengan dapat memindahkan satu buloh daripada nilai tempat sah ke nilai tempat buloh. Misalnya, murid telah menunjukkan peningkatan pada ujian pasca dan juga meningkatkan kekerapan pada pencapaian yang saya tentukan. Seterusnya, pola kesalahan murid semasa menjawab soalan telah menurun. Okay, setelah saya menjalankan kajian ini, saya telah melakukan refleksi. Pada refleksi tersebut, saya mendapati bahawa terdapat kekuatan dan juga kelemahannya. Kekuatan yang pertama iaitu kajian ini, bahan-bahan tindakan yang saya hasilkan telah berjaya menarik minat dan meningkatkan kefahaman murid. Misalnya, penggunaan warna untuk membiasakan nilai tempat telah membolehkan murid menjawab soalan mengikut nilai tempat. Seterusnya iaitu saya telah menerapkan aktiviti hands-on, iaitu seperti yang terdapat pada papan tambah, terdapat laluan. Murid boleh menggerakkan penutur motor melalui laluan tersebut ke nilai tempat buloh. Namun terdapat juga kelemahannya. Yang pertama iaitu saya tidak mengintegrasikan TMK. Hal ini telah menyebabkan tiada unsur interaktif berlaku kerana tiada elemen seperti animasi dan sebagainya. Seterusnya, saya juga tidak menggunakan bahan yang sesuai. Itu saya telah menggunakan kotak serbaguna yang mudah rosak. Seterusnya, bagi menjalankan kajian pada masa yang akan datang, saya bercadang untuk menggunakan bahan yang lebih sesuai. Contohnya, saya akan menggantikan kotak serbaguna dengan kotak plastik supaya lebih tahan lasak. Seterusnya, saya akan mengubahsesuaikan saiz papan tambah itu kepada saiz yang lebih kecil supaya yang mudah dibawa oleh murid ke mana-mana. Okay. Seterusnya, saya bercadang untuk mengintegrasikan TMK, iaitu saya bercadang untuk menghasilkan papan tambah dalam versi digital untuk menggunakan PowerPoint. Akhirnya, saya bercadang untuk melancarkan tempoh masa kajian saya yang daripada asal 3 minggu kepada 6 minggu supaya saya dapat melihat keberkesanan di kajian saya ini secara menyeluruh. Sekian, terima kasih daripada saya.